Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan dan salam makmur Johor. Yang dihormati, yang berbahagia saudari pengurusi tetap dan timbalan pengurusi tetap, yang berbahagia Datuk Ketua Pergerakan Puteri UMNO Malaysia, yang berbahagia Naib Ketua Pergerakan Puteri UMNO Malaysia, yang berhormat Wakil Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Malaysia, Barisan Pegawai dan Esko Pergerakan Puteri UMNO Malaysia, Barisan Ketua Pergerakan Puteri UMNO Negeri, terutamanya kekanda Ketua Pergerakan Puteri UMNO Negeri Johor yang juga pengurusi tetap pada hari ini. Ketua Pergerakan Puteri UMNO bahagian, sidang perwakilan alam maya di 191 bahagian seluruh Malaysia, pemerhati dan rakan media yang dirahmati Allah sekalian. Untuk makluman kaedah, di negeri Johor ada beberapa bahagian yang dah dilanda ribut dan banjir. Dan ada puteri yang tengah menyapu air banjir. Ledang banjir. Syukur Alhamdulillah sempena Perhimpunan Agung Pergerakan Puteri UMNO 2020 ini, saya Nofara binti Syamsuddin, Ketua Pergerakan Puteri UMNO bahagian Muar, merangkap penolong setiausaha Puteri UMNO Negeri Johor, diberi izin olehnya mewakili Pergerakan Puteri UMNO Johor membawa usul di bawah skup sosial. Sidang perwakilan dan pemerhati yang dirahmati Allah sekalian, hadir pada Perhimpunan tahun 2020 di tahun 2021 adalah sejarah terbesar buat kita semua. Pertama, kerana kita tidak mampu bersemuka bersama hanya di alam maya. Kedua, uniknya kita bersidang di tahun yang lain. Apa sebab ini semua? Kerana Allah sedang menguji kita dengan ketidakramahan dunia akibat pandemik COVID-19. Semoga menjelang Ramadan yang tidak lama lagi, dunia kembali ramah dengan kita, insya-Allah. Perwakilan sekalian, sempena sejarah PAU Alam Maya kali pertama diadakan dalam sejarah UMNO ini, Pergerakan Puteri UMNO Negeri Johor terpanggil untuk mengetengahkan satu isu yang harus kita semua teliti dan fikir bersama, iaitu isu kesihatan mental. Tahukah perwakilan sekalian, Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menerusi data pada tahun 2018 mendedahkan dari segi gender golongan wanita mencatatkan kadar kelaziman gangguan mental kemurungan paling tinggi iaitu 5.1% berbanding lelaki 3.6%. Dapatan kajian Pertubuhan Dunia itu selari dengan jurnal bertajuk Wanita dan Kemurungan dari Perspektif Jurang Gender, Simptom dan Faktor yang dikaji oleh penyelidik Universiti Malaya yang mendapati prevalen gangguan mental adalah tinggi dalam kalangan wanita berbanding lelaki, iaitu 30.8% wanita dan 26.7% lelaki. Betul ke? Golongan wanita dalam lingkungan usia di antara 17 hingga 22 tahun cenderung mengalami masalah kesihatan mental berdasarkan ujian saringan simptom kemurungan, keresahan dan tekanan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia terhadap 14,000 orang. Masalah kesihatan mental ini semakin meruncing apabila negara kita dihadapkan dengan gelombang COVID-19. Bukan sahaja golongan dewasa yang berhadapan dengan masalah ini, tetapi juga kanak-kanak seawal usia 13 tahun. Isu ini menjadi kian meruncing apabila talian telefon yang disediakan oleh Mercy Malaysia dan Pusat Kesiapsiagaan dan Tindak Cepat Krisis Kebangsaan CPRC bagi mereka yang terjejas dengan COVID-19 menunjukkan 46.8% panggilan adalah individu yang mempunyai masalah psikologi. Setiap 3 daripada 10 rakyat Malaysia yang berumur 16 tahun dan ke atas atau 29.2% mengalami pelbagai masalah kesihatan mental. Statistik tinjauan kesihatan dan morbiditi kebangsaan menunjukkan menjelang 2021, penyakit mental dijangka menjadi masalah kesihatan kedua terbesar membahayakan rakyat negara ini selepas penyakit jantung. Kesihatan mental merangkumi kesejahteraan hidup, kebahagiaan,
dan kemampuan seseorang menghadapi cabaran, menerima keadaan sedia ada dengan terbuka dan mempunyai sikap positif. Ini melibatkan 3 elemen utama iaitu persepsi seseorang terhadap dirinya, orang lain dan kemampuan kendiri untuk mengharungi tuntutan kehidupan. Wahima begitu, penyakit mental masih disalah faham di Malaysia. Ada yang menyamakan penyakit mental dengan kurang waras dan sentiasa bertindak agresif, manakala segolongan besar gagal mengenali tanda dan simptom penyakit terbabit. Antara penyakit mental umum adalah kemurungan, keresahan, anxiety, gangguan bipolar dan skizofrenia. Malah terdapat stigma sosial yang besar berkaitan penyakit mental. Hal ini berpunca daripada pendirian budaya yang dibentuk oleh kepercayaan tahyul dan salah faham. Persepsi negatif ini menyebabkan pesakit mental menderita dalam senyap, sering diketepikan masyarakat dan tiada harapan walau mendapat sokongan melalui pemulihan. Malah pergerakan Puteri UMNO Negeri Johor sendiri berhadapan dengan aduan langsung dari guru-guru kaunselor sekolah menengah yang berhadapan dengan golongan pelajar seawal usia 13 tahun yang menghadapi masalah mental seperti kemurungan dan anxiety atas pelbagai faktor tetapi tidak diambil berat oleh keluarga kerana ianya dianggap sebagai tekanan biasa akibat penat belajar dan sebagainya. Pergerakan Puteri UMNO Negeri Johor merasakan bahawa sebagai sayap wanita muda, Pergerakan Puteri UMNO mempunyai peranan yang amat penting dalam menangani masalah ini. Apatah lagi dengan peratusan golongan wanita yang berhadapan masalah ini adalah tinggi. Setidak-tidaknya, kita mampu mencegah negara mempunyai generasi muda yang sakit dan pastinya akan memberi kesan buruk terhadap masa depan negara. Pergerakan Puteri UMNO Negeri Johor mencadangkan agar Pergerakan Puteri UMNO Malaysia melaksanakan kempen dalam skala besar seluruh negara, menghasilkan video atau live talk bagi mendidik, memberi ilmu kepada masyarakat berkaitan kesihatan mental. Kita tahu sakit mental ini seperti lirik lagu Yoni Boy dan Zinakal. Saya mohon izin nak rap sikit. Penyakit tiada luka, sakit tiada parut, sakitnya di kepala, bercelaru mengarut, tindakan luar biasa, marah terus mencarut, lupa semua kata, rasa nyawa tercabut. Pergerakan Puteri UMNO Malaysia juga mungkin boleh menggerakkan usaha program berbentuk kaunselor ke sekolah. Ahli puteri yang mempunyai kebolehan boleh menjadi sukarelawan agar adik-adik pelajar sekolah yang berhadapan dengan masalah mental ini akan merasakan walau hidupmu tumpas, kakak puteri akan beri kerjasama. Bangkit wahai kawan, hidup ini tidak sempurna. Yang berbahagia Kak Ida dan para perwakilan sekalian, kita tidak mungkin akan mampu membantu menyelesaikan masalah ini secara total, mahu pun 50%. Tetapi setidaknya dengan usaha kita ini, kita mampu menyelamatkan nyawa pesakit mental yang tidak dipedulikan oleh sesiapa, yang memendam tekanan perasaannya atas persepsi buruk masyarakat atau tiada tempat mahu meluahkan segalanya, atau keluarga yang mengambil remeh hal keadaan mereka yang mungkin hampir memilih untuk menamatkan nyawanya sendiri. Kita perlu menggerakkan usaha menyedarkan masyarakat bahawa semua pihak bertanggungjawab membantu individu yang berada dalam krisis gangguan kesihatan mental. Pesakit tidak seharusnya dibiarkan. Sebaliknya, ahli keluarga atau rakan perlu membawa mereka bertemu pakar psikiatri secepat yang mungkin. Pergerakan Puteri UMNO Negeri Johor juga mencadangkan agar Pergerakan Puteri UMNO Malaysia boleh menghantar resolusi atau cadangan kepada pihak kerajaan agar syarikat insurans ataupun takaful di Malaysia yang menyediakan polisi atau skim perlindungan kepada pesakit mental seperti mana yang diamalkan di Indonesia, Thailand dan yang terbaru di Singapura. Perlu ada usaha yang membolehkan penyakit mental dikategorikan sebagai penyakit kritikal daripada perspektif insurans ataupun takaful.
Pergerakan Puteri UMNO Negeri Johor mohon agar isu ini dapat diberi perhatian dan bukan dibiarkan sahaja. Usah hanya kita gila bercakap soal perjuangan, gila mengejar jawatan mahu PRU dan pemilihan, tetapi terlepas pandang soal perkara seperti ini. Hal ini kerana di negara kita ini ada seorang ahli politik yang sakit mental akibat tekanan setelah lebih 20 tahun tetap tak berjaya menjadi Perdana Menteri. Sebab itulah beliau itu selalu cakap merapu, beliau perlukan rawatan. Betul. Yang berbahagia Datuk Ketua Puteri UMNO Malaysia dan perwakilan sekalian, seterusnya pergerakan Puteri UMNO Johor mahu mengetengahkan soal kecerdasan digital. Hari ini dunia sudah berbeza, semuanya berubah dengan pantas dan sekelip mata. Mahu tidak mahu, kita sudah berada di revolusi industri 4.0. Manusia bukan lagi bercakap tentang kepintaran manusia, mereka bercakap tentang kepintaran mesin, robot dan sistem. Artificial intelligence, dengan izin, ini telah menjarah kepada kita satu makna, sama ada kita berubah atau kita diubah. Dahulu kita ada EQ untuk mengukur emosi, kita ada IQ untuk mengukur kecerdasan minda dan kita ada SQ untuk mengukur kekuatan spiritual. Dan hari ini dunia sedang bercakap tentang digital quotient atau DQ bagi mengukur kecerdasan digital. Di Johor, Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor, Dato' IR Hasni Mohamad memperuntukkan jumlah bajet yang besar khusus untuk membangunkan digital Johor. Malah Johor menjadi antara negeri terawal yang mempunyai majlis digital sendiri. Di bawah portfolio Exco beliau Johor, Yang Berhormat Dato' On Hafiz telah dilaksanakan pelbagai program digital untuk orang muda seperti Saujana Talk yang fokusnya perbicaraan adalah isu orang muda Johor. Untuk itu dalam politik, kita puteri, saya, kita semua yang ada di dalam dewan ini mesti menggunakan kelebihan DQ untuk menjadi pemimpin yang bertransformasi dan berinovatif serta mampu memiliki political quotient kita sendiri. Ia penting untuk memastikan cara kita berfikir, cara kita bertindak dan cara kita memberi maklum balas kepada rakyat agar sentiasa matang, up to date dan terpimpin. Kita sudah memiliki sentuhan. Kerana itu, pihak lawan takut dengan gerak kerja kita di akar umbi. Namun dalam era politik milenial, kita kena bijak bertindak. Kita mesti celik dan peka mengendalikan aplikasi digital. Kita perlu segera mengejar kepantasan aplikasi yang dipenuhi generasi Z yang lahir pada 1998 hingga 2009 dan generasi Alpha yang lahir pada tahun 2010 dan ke atas. Zaman menghimpun puluhan ribu hadirin di Padang untuk menyambut ketibaan pemimpin sudah berakhir. Zaman sekarang adalah zaman menilai pemimpin dari dekat. Zaman sekarang adalah zaman menerima pemimpin yang menjawab menggunakan Twitter, Instagram, Facebook, TikTok dan Bigo dan yang paling terbaru adalah apps Apple Clubhouse. Kekanda pengurusi tetap yang berbahagia, Datuk Ketua Puteri UMNO Malaysia dan perwakilan sekalian, hari ini UMNO sebahagian daripada PN. Kita dapat melihat menteri yang pandai buat kerja adalah Menteri UMNO. Di kala negara dilanda pandemik COVID, kita dapat melihat yang pantau keselamatan Pak Long Mael, Menteri UMNO. Yang jaga kesihatan, YB Datuk Seri Adam, Menteri UMNO. Dan yang pulihkan hubungan negara luar, Datuk Seri Hishamuddin, Menteri UMNO. Yang deal dan cari dan beli vaksin, Yang Berhormat Hairi Jamaluddin, Menteri. Maka elok molek sikit pentadbiran kerajaan hari ini dengan menteri-menteri dari UMNO. Menteri PPBM buat apa? Merangka strategi membeli MP. Kami di Johor bersyukur kerana MB dari UMNO, walaupun kerajaan Johor terdiri bersama PPBM. Sebelum ini zaman PH, 2 MB dari PPBM. Macam-macam jadi kat Johor, sekarang baru aman.
Di bawah teras teraju Yang Amat Berhormat Datuk IR Hasni Mohamad, Menteri Besar dari UMNO, Johor terus berdaya demi kemakmuran. Mentadbir Johor dengan cara Johor, disayangi kawan, disegani lawan. Hakikatnya, pemimpin UMNO lah yang tetap prihatin rakyat. Pemimpin UMNO lah yang konsisten fikir pasal rakyat. Pemimpin UMNO lah yang berhempas pulas mahu yang terbaik untuk rakyat. Bukan resmi berjuang jika semuanya mudah dan indah. Bukan berjuang namanya jika yang lalu adalah apa yang seperti kita mahu. Benar, berjuang adalah untuk mencari kemenangan. Benar juga berjuang ialah soal menundukkan ego lawan. Tetapi adalah lebih benar berjuang adalah untuk mempertahankan hak, prinsip dan kebenaran. Jangan sesekali kita lupa, berjuang tidak semestinya kita sentiasa menang. Kerana hari ini kita telah kalah. Berjuang bukan bererti kita perlu berada di atas, kerana hari ini kita sedang berada di bawah dan dipandang rendah. Berjuang juga bukan bererti bekerja hanya apabila menerima ganjaran. Kerana itu hari ini ramai yang menang sorak kampung tergadai. Berjuang kita akan tetap berjuang, menentang kebatilan, menegak kebenaran. Kita akan tunduk, menghormati dan angguk membenarkan tiap sesuatu yang pasti. Tapi kita tak akan sesekali kaku dan lemah, mengiyakan semua perkara dengan pasrah dan berserah. Puteri akan menyokong agenda perubahan parti, bahkan akan menjadi ejen perubahan yang bertindak sebagai perintis dan pemula untuk sesebuah pembaharuan dilaksanakan. Puteri akan tampil sebagai satu sayap yang berani meneroka jalan revolusi, istiqamah merancang inovasi dan agresif mencipta transformasi. Selepas ini, kita amat berharap tidak akan ada lagi nada-nada sumbang yang menuduh puteri ibarat belum bergigi tapi sudah hendak mengunyah. Puteri muda lagi, puteri baru lagi, puteri belum cukup pengalaman. Puteri kerap kali menjadi pilihan terakhir saat kecemasan dan terdesak. Suara-suara ini adalah lambang ketidakyakinan manusia sekeliling akan kemampuan puteri. Kononnya kita masih muda, lemah dan tidak berupaya melakukan transformasi. Kita akan buktikan kita bukan sahaja sudah bergigi, bahkan kita sudah bertaring tajam untuk membahan lawan seperti harimau muda membaham sayap Garuda. Pastinya kita sudah mampu mengaum menyusup rasa ngeri gerun pihak lawan, membangkit rasa kagum pada kawan. Akhir kata, mewakili pergerakan Puteri UMNO Johor, menyusun ampun dan maaf sekiranya terdapat khilaf dan terkasar bahasa. Ini hanyalah suara dari selatan. Puteri Johor akan terus berdaya tahan demi kemakmuran, kekal tenang, berjuang sampai menang. Saya Nofara binti Syamsuddin mohon mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.